والملائكة المقربين وإلى أئمة المجتهدين لا سيما إمام الشافعين وخصوصا إلى شهداء الفطاني وإلى كل من شيخنا وكل من شيخ وإلى جميع المسلمين والمسلمات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 17 pada baris yang ke-6 daripada bawah ni. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Dan ada pun hay'ah, yakni sunat hay'ah, iaitu hay'ahnya sunat haji. Sunat haji amat banyak. Setengah didahulukan haji atas umrah, maka dinamakan ifrad. Inilah yang afdalnya, dan tiada atasnya atas haji ifrad dam. Dan tamattu' namanya, iaitu yakni wajah orang yang mendatangkan haji itu 3 wajah. Baik. Apa nama ni telah lepas dah dia nyatakan kita berkenaan dengan syarat, rukun, dan masuk pada kata sunat haji pula. Dan ada pun hay'ah, sunat hak molek untuk kita lakukan. Sunat haji amat banyak. Setengah daripada sunat hajinya ialah didahulukan haji atas umrah. Kita buat haji dulu baru kita buat umrah. Maka dinamakan buat haji dulu bawa umrah ni. Dia ada hak buat umrah dulu baru buat haji. Dia ada buat sekali. Ni haji qiran, haji ifrad, haji tamattu'. Maka didahulukan haji atas umrah ni dinamakan dia haji ifrad. Kita buat haji dulu, bawa umrah. Inilah, yakni cara tamattu' ni lah yang afdalnya dalam ibadat haji. Dan tiada atasnya atas ifrad dam, tak ada wajib dam. Dan wajah ya taksir tamattu' namanya, iaitu yakni tu laknah sawab tak ada lah. Kalau boleh buat kurungnya sikit, buat likung, terlebih naskah cetakan. Kalau hak rumi tu ada tak? Dan tamattu' namanya ada tak? Ada juga hak rumi pun. Kita duduk dobit tu laknah sawabnya tak ada lah ni. Dan tamattu' namanya, iaitu yakni wajah, jadi tak masuk. Dan wajah orang yang mendatangkan haji itu ada 3 wajah, nak gitu ya. Jadi jangan potong. Dah cara dobit nak beradab sikitnya, kita buat bulat. Buat bulat tu maksud katanya hak tu terlebih cetakan. Jadi orang yang buat haji ni ada 3 cara.
Tiga cara dia datang. Yang pertamanya ifrat. Ifrat lagu mana? Iaitu yang tersebut dahulu. Dah kecil mudah lah. Yang tersebut dahulu lagu mana yang tersebut dahulu? Iaitu datang ke haji dahulu baru dikerja ke umrah. Keduanya namanya tamattu. Iaitu baru kena. Iaitu dikerjakan umrah pada bulan haji. Dia buat umrah dalam bulan haji. Kemudian ia haji pada tahun itu jua dengan makna juga. Dia orang panggil dia buat haji tahun itu juga. Dia buat umrah dulu. Moga orang panggil waktu ihram dengan haji dekat 2 bulan tu. 10 hari itu. Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Maka iaitu orang yang mengerjakan haji tamattu wajib atasnya atas muhrim tak dia. Dam orang dam wajib kena bayar dam. Wajib atasnya atas mengerjakan tamattu tu dam. Kena dam saat itu pada ada kait sikitlah. Pada orang yang lain daripada ahli Mekah. Kalau orang ahli Mekah dah dia buat tamattu tak kena dam lah. Atau tak kena juga, atau yang yakni orang yang hampir dengan Mekah. Syaratnya nak sawak tambah sikit dengan syaratnya. Gitu. Jadi kalau kita buat haji tamattu lagu mana? Buat umrah dulu baru buat haji. Buat umrah pada bulan haji, lepas tu buat haji pada tahun yang sama. Kalau buat haji tahun lain tak apa. Buat haji tahun tu juga. Kena bayar dam. Tapi kalau orang tu ahli Mekah ataupun orang hampir dengan Mekah, maka tak perlu bayar dam. Dengan syaratnya lah. Ada syarat dia kata orang yang hampir dengan Mekah tu tak kena bayar dam. Dia ada beberapa syarat. Yang pertamanya ada syarat tak tulis sini ni. Dalam syarah dia tu ada. Yang pertamanya dia bukan ahli Mekah. Hak ahli Mekah tu memang suku dah. Memang tak payah kena dah. Hak duduk Mekah ni, hak ni hak hampir dengan Mekah. Dengan syaratnya. Syaratnya mana? Yang pertama dia bukan ahli Mekah atau yang hampir dengan Mekah. Yang keduanya dia ihram umrah pada waktu haji. Dia ihram umrah tu pada waktu haji. Yang ketiganya tak kembali pada ihram haji pada mikotnya. Dia tak kembali ke pada ihram haji pada mikot dia. Mikot makani itu. Yang keempat ia haji pada tahun itu. Dengan syaratnya syarat apa ni? Syarat kata kena dam ni. Dengan syaratnya dia bukan ahli Mekah atau yang hampir dengan Mekah. Dia ihram umrah pada waktu haji. Yang tiganya tak kembali pada ihram haji pada mikot. Yang keempatnya haji pada tahun itu. Syarat hok kata kena bayar dam saat ni tu. Maka syarat orang hampir dengan Mekah. Kedua saat ni dia kata tamattu iaitu dikerjakan umrah pada bulan haji. Kemudian ia haji pada tahun itu juga. Maka iaitu orang saat ni wajib atasnya dam. Siapa dia? Pada orang yang lain pada ahli Mekah atau yang hampir dengan Mekah. Dengan syaratnya. Hok kata kena bayar dam satu dengan syarat. Syarat hok paksa ni hok kita sebut. Dan ketiganya daripada cara orang mendatangkan ibadat haji ni, wajah yang tiganya dengan cara qiran namanya. Iaitu lagu mana qiran? Ia ihram dengan haji dan umrah sekali. Ada pak mikot saat ni, mikot makan ni saat ni, dia niat haji dan umrah sekali. Maka memadalah keduanya, ibadat haji pun jadi, ibadat umrah pun jadi. Dia niat sekali. Saat ni dia niat suku, cuma buat umrah dulu. Dengan satu tawaf, pada dengan satu tawaf saja. Dengan satu tawaf dan satu dengan sa'i, yakni dan dengan satu sa'i, gitulah.
Dan dengan satu sa'i, maksud kata satu sa'i itu 7 kali juga. Tawaf tu pun 7 keliling juga, pada dengan 7 tu ya. Maka memadalah keduanya ibadat haji dan umrah. Hak dia niat sekali saat ni, dengan satu tawaf dan dengan satu sa'i, dan sekali bercukur. Sekali ya cukur. Lepas tawaf sa'i apa semua, cukur. Seperti niatnya niat seorang lagu mana? Hak kata apa nama ni, buat haji kira ni, nawaitu hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Sahaja aku menunaikan ibadat fardu haji dan umrah, dan ihram aku dengan kedua haji dan umrah kerana Allah Ta'ala. Ini pula kata haji kira ni pun, ini juga wajib damnya, wajib kena bayar dam juga. Supaya dengan haji tamattu saat ni. Hak tak kena bayar damnya haji ifrad saat ni. Hak tak kena bayar dam. Dia hak tu lah cara hak molek sekalinya. Buat haji baru buat umrah. Ini pula wajib damnya jika yang bukan hadir bubuh jika sepatah ni. Jika lah sawab. Jika yang bukan orang hadir haram Mekah. Hok kata kena bayar dam saat ni, hok haji kira saat ni tu jika bukan orang yang hadir haram Mekah. Maksud kata orang hadir haram Mekah ni orang ahli Mekah lah. Jadi situnya, kalau kata jika ia tu daripada ahli Mekah atau kembali kepada mikot, maka tak kena wajib dam, gitu dah. Kalau katakanlah dia tu memang ahli Mekah, ataupun dia tu kembali kepada mikot, hak serupa masalah gapo sani, tamattu sani, ada buat umrah dia kembali semula ke mikot, maka hak tu tak wajib dam. Itu dia kata kena bayar dam tu jika bukan orang hadir haram Mekah, tanah haram Mekah lah, haram Mekah tu bukan ahli bagi Mekah. Bagi kita semua lah. Dan tiada kembali ia seorang tu ke mikot makan ni saat ni. Mikot makan ni bagi ibadat haji umrah dahulu daripada wukuf di Arafah. Jadi maksud katanya, kalau dia niat pada haji dia umrah sekali, dia buat dah tawaf sekali, sa'i cukup, dia kembali pada mikot sebelum daripada wukuf di Arafah, maka tak kena bayar dam juga. Dia buat haji tu sedap sikit dah, nak nampak. Kita tak buat haji ni raba-raba lah. Apatah lagi kalau kita tak pernah ke sana, lagi raba-raba. Paham ni tak? Baru pernah pergi sana, buat ibadat haji tu tak ada rezeki lagi. Ni mungkin ada demo lebih mahal lah. Dan setengah daripada sunat haji juga mengucapkan talbiyah, iaitu mana talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la tambah sebutin lagi labbaik ni. Jatuh ni. Bukan musonif tak reti. Musonif ni orang lain. Tak ada lah kalau sebut syarah juga Allah. Tak ada orang tanding lah selaninya. Zaman tu tok guru hak zaman itu lagi pun tak ada orang tanding dah dia nya. Ni. Bukan salah dia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ni. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. 3 kali berturut-turut. Ini sunat. Ada orang buat ibadat haji duduk talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Kemudian daripada berniat ihram, lepas pada dia niat ihram, cepat mingkok dia adalah maka dia talbiyah 3 kali. Dan membanyakkan dia boleh lagi buat ulai-ulai ke talbiyah ni selama ia orang ibadat haji tu di dalam ihram haji. Dalam ihram apa semua perbanyakkanlah talbiyah. Dan sunat pula mengucap selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti selawat di dalam tahiyat.
Jadi duk banyak talbiyah labbaik Allahumma labbaik, lepas tu selanginglah pula dengan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana selawat dalam tahiyat. Orang panggil selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah adalah seafdal selawatnya. Ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Atau panggil selawat Ibrahimiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda kata seafdal selawat. Lepas tu selawat lain salah kau tak salah selawat gila lainnya. Tak, selawat sifat ke selawat ke apa tak ada masalah. Moga Allah Taala umumkan bagi kita suruh selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa-apa cara selawat. Jadi cumanya afdal seandainya itulah selawat Ibrahimiyah. Lepas tu kita kalau kata antara tarawih ni kita buat sallallahu wasallam alaihi. Kita jawab kita buat gitu. Lah kalau selawat Ibrahimiyah enggak. Allahumma shalli ala sayyidina boleh tak ada masalah. Ikutlah. Tapi berpatutnya juga dengan cara kita selawat tu. Tak bila kata Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu wasallam alaihi semangat nak naik. Kalau kita selawat Ibrahimiyah boleh takut kena dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi berdiri tu. Orang kita ni ya nada tu, ya main ke peranai juga. Dia main ke peranai juga. Ya lagu kalau orang mati dia lain sikit lagu dia pasal. Kalau buat video ke lagu lagu nak kita ke bukan lagu cara mati. Gitulah. Patu sallallahu alaihi wasallam alaihi kita duk buat tu. Hak sunnah dalam Quran pun ada sebut. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi tu hendak ke sallu alaihi wasallim. Awak mari sekali tu. Sallallahu wasallam alaihi. Ada. Tak apalah kalau nak selawat Ibrahimiyah pun selawatlah asal jangan malah. Orang duk solat antara tarawih tu pun kata tak ada hak daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang malah dah. Bos dia molek je panggil masuk molek demo mengajar kahwin. Setengah-setengah masya-Allah lah kalau buat benda-benda gini kata bid'ah lebih molek main video game. Ada tu siapa kita tengoklah. Penceramah-penceramah sekarang Allah. Tak ada langsung dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada segur. Ni alhamdulillah lah kita ni ada tu yang bisa go. Cara-cara dulu ya, tidak kata mengaji tinggi-tinggi tapi boleh buat amal. Tu ada keberkatan dia panggil. Ilmu bila ada berkat dia boleh beramal. Ilmu tak ada berkat alamat dia, gambar dia. Duduk bala. Kafir yasin. Bala-bala. Tak baca kedua-dua kafir. Nak yang penting boleh bala. Buat marinah ke main. Tak, kita tak pada banget dah. Kita rasa gitu. Amal lah. Sebab masing-masing ada nas. Tak. Apa kita goreng ni nak ngaji. Apa juga. Wah amal yang pentingnya. Tak ada bala. Orang dalam masjidnya duk bala. Dia duk bala dalam masjid. Hak bala ni hak tak reti ya. Kita reti yang bala. Hak demo betul juga, hak kawin betul juga. Dia kata demo kata hak kawin betul, hak demo betul tu tak kena. Hak kawin je betul, hak demo salah. Dia dah kecoh. Tak betul kedua. Tengoklah dalam hadis banyak lagi hak mensabitkan suruh baca Yasin ni. Kalau seingat kita kata Habib Salim, dia kata amalan baca Yasin ni diamalkan oleh Imam Abdullah Al-Haddad. Imam Al-Haddad ni masyhurlah ulama ni sangat alim wara di Yaman tu. Diamalkan pada tiap-tiap kali nak sembahyang. Tiap-tiap kali nak sembahyang. Biasa ni sembahyang sunat dia baca Yasin wal Quranil Hakim. Dia Allah yang belakang dia ikut bersama dia. Dia nak sembahyang apa semua. Tak dia berzikir pun tak ada kita. Tak ada kita sibuk semua zaman kita ni. Sebab tu tak pelik anak cucu tu proses. Kau tu proses sendirilah kata guru kita nya. Kalau kata orang panggil dalam tidur tu, kalau ngiga kau gapo dah habis surah Yasin. Masya-Allah. Yasin Al-Quran. Dia tidur. Kita hak jaga pun tak boleh. Hak jaga pun tak boleh. Usah kagak tidur. Tu masya-Allah nak duduk sapat tu lah kita.
Tak peliklah ada dia nak sebar video-video setengah daripada ada hafiz-hafiz ni nak meninggal pun hidup baca Quran. Tak pelik, muka baris sebati dengan dia. Kita berapa dia sebati dengan kita? Duit. Nak mati pun duit. Allah selamatkanlah kami semua ya Allah dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada 3 kali talbiyah, letak tambah kemudian sikit selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti selawat dalam tahiyat, tambah kemudian ala sawabnya. Kemudian daripada 3 kali talbiyah. Jadi lepas pada kita talbiyah satu, labbaik Allahumma labbaik 3 kali, selawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu cara dia. Baca sayyidina, ada dalam hadis kau sayyidina, sudah hijau. Ada gapo lah dia mau tak sayyidina apa betul muka zahir dalam hadis begitu. Hak kau sayyidina apa betul juga mafhum daripada hadis lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kata ana sayyidu waladi Adam, ketua. Tu Nabi sebutkan pangkat dia. Lepas tu kalau kita seru nak meninggi adab lebih daripada segalanya, tambah sayyidina. Pernah satu ketika Nabi SAW masuk, sahabat lain tengah duduk berdiri. Nabi kata duduk belakang. Hak lain taatkan Nabi duduk. Seorang sahabat tak duduk. Tak duduk. Nabi SAW kata, apa pun tak duduk, aku semua duduk. Dia kata, bagaimanakah aku boleh duduk dalam keadaan timbul kepada seorang yang penuh cahaya dengan kehormatan. Sangat bodoh bagi kalau aku duduk tidak menghormati kedatangannya. Nabi SAW kata, tak apalah. Dirilah diri. Faham diri sebab apa, dia mau duduk sebab apa, tak apa. Betul kedua. Itulah macam-macam masyarakat kita ni. Nak balah benda tak perlu balah. Kalau hamba mu tak saya ambil pot sangat bakkan. Cuma nak terang, nak ayat je ke masyarakat. Nak sayyidina pun boleh, tak sayyidina pun boleh. Tak payah balah. Hak dia masa sayyidina tak ada balah, hak tidak sayyidina, hak tidak sayyidina ni tak ada balah hak sayyidina. Buat kerja masing-masing. Dan mengucap pula kemudian daripadanya lepas pada talbiyah 3 kali selawat apa semua, baca pula Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Minta dengan Tuhan, ya Allah, aku kami pohon kepada kamu, minta dengan kamu redha kamu dan syurgamu. Dan kami minta jauh daripada kamu satu, ada kemurkaan kamu dan neraka. Ridha tu atas pada jannah lagi. Ridha kawal jannah, bukan jannah tawaridhaka. Ridha kawal jannah atas. Ridha tu tu Allah sekalinya mardatillah. Tu orang arif billah. Wal jannah tu kita gawe lah. Kita gawe ikhlasnya jannah tu. Ikhlas dah nak ke syurga. Orang arif tak tak nak redha Tuhan tu lebih daripada syurga. Sebab syurga ni makhluk. Yang penting redha Tuhan. Syurga ke neraka mereka tak pandai benda tu sebab makhluk. Tu orang khawas. Orang khawas. Dan setengahnya ia seorang sani sunat lagi, dan setengahnya sunat haji. Ia seorang muhrim tadi sembahyang 2 rakaat sunat ihram. Sunat kita sembahyang 2 rakaat. Jika bukan waktu tahrim, qaid jika tu qaid. Kalau tidak waktu tahrim lah sembahyang sunat ihram. Dan memakai 2 kain ihram. Dia hak sunat laginya pakai 2 kain ihram. Kain ihram tu lah. Dan 2 ni'al yang baharu keduanya kain saat itu. Kain ihram, lepas tu kedua kain ni'al saat itu, kain saat ni yang baharu keduanya. Kau boleh hak baru. Apa kita sambut raya lah. Sambut raya ni bukan sekadar orang panggil hak bersih, tapi hak seeloknya hak baru. Nabi SAW dia mengkhususkan jubah pada hari Jumaat. Tu muka duit tak ada banyak, muka jubah banyak, kita jubah banyak.
Tak cukup. Ana boleh itu email kita. Umpamanya apa tak semak tu email. Ni. Mun nak beli juga kata email mana. Ni. Jadi maksud katanya kita banyak jubah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jubah tak banyak, kain tak banyak. Ummahatul mukminin kita juga pakai yang tak banyak. Kita banyak. Tapi kita khaskanlah hari Jumaat tu biar kita nak sambung betul. Ni hari Jumaat. Allah, tak seluruh. Tak seluruh. Jumaat tak apa. Ni kuku pun tak ada nak kerak. Ni misal pun tak ada nak andai apa semua. Ni, ada. Jadi maksud katanya tak merasalah kita benda tu. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh sangat kita memuliakan hari Jumaat tu. Dalam kitab hadis Imam Suyuti tu banyak sangat kelebihan Jumaat. Ni malam-malam gini ya Allah. Ni, binatang-binatang duk menanya esok Jumaat dah tu. Burung duk sama dia burung. Ni hadis ni bukan ambo ekor-ekor ni, bukan cerita. Cerita kata tu. Burung sama tu mari esok Jumaat dah apa kita tu. Jumaat esok. Pakak berdoa sama-sama dia. Kita tak ada kita. Ni, itulah bila kita mengaji kita akan segur, salah lah aku tak segur langsung dengan hari Jumaat. Ni mengaji mari disegur. Dan setengahnya mengangkatkan suaranya. Jadi hok moleknya kita sediakan kain hok barulah. Dan setengahnya mengangkatkan suaranya dengan talbiyah selama ada belum tahallul lagi. Sunat kita akak labbaik Allahumma labbaik. Begitu juga selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam lafaz taraddi. Hatta di dalam khutbah sendiri pun disebut dalam kitab sunat kita mengangkatkan suara kita bila ada menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bila menyebutkan nama sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sunat kita taraddi. Tapi hok masalah hok ni lepas pada talbiyah wak dah ambil zikir, adapun selawat kepada Nabi diperlahankan seperti juga doa. Doa saat ni pun diperlahan. Hok masalah ni hok dikuatkan hanyalah talbiyah saja. Selawat dan doa saat ni diperlahankan. Hok dari khutbah pun tidaklah kata akak betul suara saat ni, cuma ada mulut tu biar kita Allahumma salli Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu maknanya. Dan setengahnya masuk ke Mekah dahulu daripada hak sunat juga ni. Dan setengahnya ni sunat lah, sunat haji. Dan setengahnya masuk ke Mekah dahulu daripada wukuf di Arafah. Supaya apa? Supaya dapat tawaf kudum. Hak molek lagi kita masuk Mekah dulu. Sebelum pergi pada Arafah saat ni tu, masuk Mekah dulu. Apa? Supaya dapat tawaf kudum lah. Kalau kita pergi ke Arafah dah berapa gak masuk tawaf ni, gak tawaf ifadah pada sa'i dah lah. Supaya dapat tawaf kudung, tawaf baru datang. Dia masuk pada masjid sunat kita tahiyatul masjid. Adapun kita masuk pada Mekah saat itu sunat kita tawaf. Dan sunat membaca khutbah pada hari yang ketujuh. Sunat baca khutbah situ. Kemudian bila baca khutbah ni, bukan hari Jumaat ni, hari ketujuh saat ni, kemudian daripada sembahyang zuhur, sunat baca khutbah. Demikian lagi membaca khutbah pada hari Arafah. Sunat juga di pada hari Arafah tu sunat baca khutbah, bukan bagi rukun dak. Mana baca tu di Masjid Ibrahim. Kawasan mana demo? Kalau di sana ada lagi ke nama Masjid Ibrahim? Tahu dah tu. Ya kena tanya orang mahir dalam Mekah ni lah. Cuma hak disebut dalam kitabnya begitulah. Membaca kepada hari Arafah tu di Masjid Ibrahim. Bila baca khutbah pada hari Arafah tu di Masjid Ibrahim dahulu daripada sembahyang zuhur. Pak 7 saat ni lepas pada zuhur, ni sebelum pada zuhur. Kemudian daripada masuk waktunya waktu zuhur. Jangan sebelum, selepas masuk waktu, tapi sebelum sembahyang. Dan membaca pada hari raya daripada hari kedua belah. Dan membaca pada hari raya ni maksudnya baca khutbah lah. Jadi nak baca khutbah tu
nak baca apa? Di situ sunatlah kita baca berkenaan dengan mengajar ke apa nama ni, cara melontar ni berkenaan dengan ibadat haji lah. Adapun kita raya korban kita ni, sunatnya kita cara tetap berkenaan dengan korban. Gitu. Lepas tu ikutlah masuk isu-isu lain. Dak nampak LGBT naik pula dah ni. Boleh masuk dah apa? Dak puan pakai tudung, patu pakai coli apa semua. Masya-Allah tu kita tak tahu. Ni masuk-masuk ke Facebook demo dak ayat gitu gini. Kata parut dah ni kena ada tindakan yang tegas. Ni tak boleh nak lock dah popok ni. Tak boleh nak awak panggil baik, tak boleh. Panggil maksiat dah so. Bukan orang baik bicara, tak boleh nak bicara. Buat hukum yang khusus. Wajib dibuat hukum yang khusus bagi orang yang jenis gini. Sebelum kena laknat orang lain. Orang yang tak sejid ni kena laknat juga kalau dia biar. Orang-orang jenis gitu duduk berluasa di media sosial dan sebagainya, merosotkan masyarakat. Dan membaca pada hari raya dan pada hari ke-12. Ke-12 tadi. Pada hari ke-12 saat ni tu kita nak mengajar apa di khutbah saat ni? Mengajar supaya harus untuk nafar awal. Kita dah sebut dah ke bila mari minggu lepas tu nafar awal, nafasani. Maka di situ boleh ajar cara nafar awalnya, boleh dah cara nafasani dan sebagainya. Dan setengahnya sunat haji lagi weh. Banyak sangat hak ni setengah-setengah yang ni dia sebut kitab nipis yang ni dia kata. Kalau tidak tak kena buat kitab khusus haji pula lah. Ada pun nama buat kitab khusus berkenaan haji saja. Dan setengahnya mandi sunat ihram. Sunat lagi. Dan mandi sunat dukhul Makkah. Banyak sunat dia. Sunat mandi ni banyak sekali. Ada sunat mandi masa masuk Mekah, sunat mandi pada waktu ihram, dan mandi sunat wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah sunat pula mandi. Dan mandi sunat wukuf di Masy'aril Haram, sunat pula mandi. Dan mandi tiap-tiap hari kerana melontarkan jamrah pada hari tasyrik. Mandi untuk nak lontar. Nak lontar jamrah tu hari ke-11, hari ke-12, hari ke-13, sunat pula mandi. Mandi ke apa yang bagi? Mandi sunat bagi nak melontarkan jamrah pada hari tasyrik. Beda kata gak dalam ibadah haji ni banyak sekali pahala yang kita dapat. Dan sunat ziarah ke Madinah. Ni sunat ziarah ni, ada kata maksiat nak ziarah ke Madinah. Ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam maksiat. Musafir maksiat. Allah. Tu kena istighfar tu. Dan sunat tempat kita tak ada lagi orang mengajar siapa setara tu. Kalau ada tu teruk sangat adalah. Dan sunat ziarah ke Madinah. Kemudian daripada selesai tidak sing tu. Kemudian daripada selesai mengerjakan haji. Lepas pada kita mengerjakan haji, maka sunatlah atas kita saat itu ziarah ke Mekah, ke Madinah pula. Nak ziarah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ziarah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu dia pasti mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rugi tak ziarah. Sebab tu disebut setengah kitab ke orang yang betul memahami ke kelebihan ziarah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dia rela merakuk pergi untuk nak menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu ke kelebihan? Nak bubur duit bagaimana nak di Mekah, nak ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Madinah dan sebagainya. Karena tu disebut oleh Imam Malik Imam Malik dia khilaf dengan ulama lain kan, mana bumi afdal. Imam Malik kata Madinah afdal daripada sekalian tempat. Ulama lain kebanyakannya kata Mekah lebih afdal. Bahkan kata Imam Syafi'i pun Mekah lebih afdal. Tetapi khilaf tu pada masalah gapo? Tepat secara umum Madinah dan Mekah. Tetapi disebut dalam kitab Nurul Zalam tu, syarah bagi Aqidatul Awam, tidak ada khilaf ulama pada menyatakan tempat makam Nabi sallallahu alaihi wasallam tu lebih afdal daripada sekalian tempat 7 langit 7 bumi. Bumi. Nak kata lebih afdal daripada sekalian tempat di makam ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kat kena ziarah.
Kemampuan kita lah tak boleh lagi lah. Tak boleh lagi lah ni. Tapi biar pasal ke cerita-cerita saat ni kerana rindu akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam alaihissalam ada sebut. Dia kata Allah Taala lebih ke umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas aku 4 kali. 4 kali. Kita dia lebih ke umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Nabi, umat dia. Yang pertamanya, aku Tuhan terima kata ubat aku ketika mana aku Mekah, berada di Mekah. Tuhan terima kata ubat aku ketika mana aku berada di Mekah. Ada pun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana tempat saja kalau dia bertaubat, maka Allah Taala menerima kata ubat mereka. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya, aku bila melakukan benda yang telah ditegur oleh Allah Taala menanggalkan kepakaian aku. Sedangkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka melakukan maksiat tapi Allah Taala tidak menanggalkan pakaian mereka. Tapi ada tu menanggal dia buat maksiat dengan cara menanggal pakaian. Tu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih terlebih. Aku katanya Nabi Adam alaihissalam, tak kalau aku Tuhan perintahkan aku tak kerjakan apa yang diperintahkan Allah Taala, maka Allah Taala pisahkan aku dengan isteriku. Sedangkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka banyak melakukan maksiat, tetap mereka tidak terpisah dengan pasangannya. Yang keempat, katanya Nabi Adam alaihissalam, ini lebih kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku ketika mana mengejarkan benda hak ditegah, maksudnya benda tegah oleh Allah Taala. Ketika mana aku berada di syurga, Allah Taala keluarkan aku daripada syurga. Dengan hikmah lah kita kata tu. Bukan sebab dia buat maksiat sebab kita dak. Kena faham itu Nabi Adam ni para nabi yang tak buat maksiat. Betul pun buat mereka maksud wajib itikad gitu. Cuma cara keceknya gitulah kita kena faham. Zuhir saja nampak maksiat, tidak maksiat. Allah aku buat apa Tuhan tegur saat ni, Allah Taala keluarkan aku sedangkan aku berada syurga, Allah Taala keluarkan aku. Sedangkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka melakukan maksiat kemudian mereka bertaubat sebelum daripada mereka mati, Allah Taala memasukkan mereka ke dalam syurga. Lebih hebat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Betul kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kebetulan dengan sesi besar tu. Qala al-musannif rahimahullahu taala, faslun, ini suatu fasal dan haram atas orang yang ihram 10 perkara. Wallahu a'lam. Wa ilmu hatam. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من أوليائك الصالحين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل